Alright. Jadi tugasan yang pertama tadi tentang bagaimana kamu perlu mencari maklumat. Okey, ini contoh penulisan dia bagaimana. Okey, kamu buat nama, nombor maktab, nombor siapa, lepas tu topik. Topik ni nanti kamu boleh check dekat bahagian tadi tu, dekat status tadi tu saya dah letak dah. Setiap orang akan dapat topik masing-masing. Semua topik tak sama untuk setiap orang. Okey. Jadi senarai rujukan ni berdasarkan APA style. Okey. Ni contoh APA style ni. Yang ini adalah contoh APA style berdasarkan artikel yang ini jurnal tak silap saya. Jurnal. Okey. Yang ini berdasarkan jurnal. Okey, yang ini adalah buku. Okey. Dan yang ini adalah jurnal juga. Okey. So kamu perlu dapatkan 10 senarai rujukan yang merangkumi buku, jurnal, artikel ataupun penulisan online. Okey, ini. Macam mana nak buat? Hari tu saya dah ajar. Okey. Saya dah ajar kamu dah macam mana nak buat penulisan secara APA style ni, yang mana kamu boleh guna Word. Okey. Dekat bahagian Word ni, dekat bahagian Word tu ada, kamu carilah. Kamu cari kat bahagian Word tu. Ada. Saya tak nak tunjuk lah. Yang tu kamu boleh cari sendiri. Okey. Alright. Jadi kita tengok tajuk. Okay. Kita tengok tajuk. Okay. Allah Rabbi. Test, dengar ke? Sebab lain cikgu tadi terganggu. Okay, dengar. Alright. So dah ada baliklah line. Okay. Alright. So dekat bahagian cari maklumat ni, kamu tengok kamu punya tajuk. Ni antara tajuk-tajuk dia lah. Tajuk-tajuk dia quite apa ni lah. So masing-masing nasib lah dapat tajuk tu. Tajuk tak boleh tukar. Itu tajuk kamu. Okay. So kamu kena cari maklumat, artikel, jurnal, buku berdasarkan tajuk-tajuk ni. Okay. Islamic phobia dunia, tekanan remaja, sukan remaja, kesihatan mental, jihad remaja, sukan C. Banyaklah tajuk kat sini kan. Nasiblah siapa yang dapat tajuk susah tu kan. Jadi kamu kena buat. Okey, berdasarkan tajuk ni. Dan tolong semak nombor maktab masing-masing dekat sini. Saya takut ada yang tercicir. Okey. Kalau ada tercicir yang tak ada, tolong maklumkan pada saya. Nanti saya akan tambah. Sebab saya tak boleh nak letak nama kamu, maklumat kamu, IC apa semualah sebab ni online kan. Jadi itu data peribadi masing-masing. So saya berdasarkan nombor maktab masing-masing sajalah. Okey. Jadi kamu boleh semak kamu punya tajuk dan juga status pengantaran tadi dekat situlah. Okey. Bila kamu dah hantar, cikgu akan update status kamu. Kalau yang merah belum hantar, yang hijau dah hantar. Kamu boleh sentiasa update dekat CEC tadilah. Okey. Clear tak? Untuk tugasan yang pertama. Ada soalan untuk tugasan yang pertama sebelum saya pergi yang folio kerjaya? Okey. Okey, jelas, semua jelas. Cuma ada soalan ke nak tanya? Okey, semua boleh? Clear? Tugasan yang pertama tu semua orang clear?
Yang mana baru join, kalau tak dapat yang awal tu jangan risau sebab cikgu dah buat recording. Nanti cikgu akan post lah recording ni dekat YouTube, so kamu boleh tengok balik kalau tak clear. Okey, sekarang ni cuma cikgu nak tahu, adakah kamu jelas dengan tugasan yang pertama? Ada soalan tak nak tanya untuk tugasan yang pertama? Saya tak jelas. Okey, tak jelas tentang apa tu? Semua. Semua, siapa tu? Nabil, eh? Okey, Nabil. Awak tak jelas yang mana yang dekat part cari maklumat yang pasal apa? Cari maklumat. Okey, cari maklumat awak tak jelas. Awak tak jelas macam mana nak buat ke? Okey. Tadi saya terpaksa jugalah tunjuk contoh sekejap Okey, semua orang nampak ke saya punya screen Word? Semua nampak saya punya screen Microsoft Word? Alright. Okey. Macam mana kamu nak buat? Untuk tu yang pertamanya kamu buka Word, kamu tulislah maklumat kamu tadi, nama apa semua kan. Maklumat detail, nama, nombor maktab, apa semua yang saya nak tadi. Okey, problem. Kamu, lepas tu kamu buat tajuk. Apa tajuk kamu? Tajuk tu kamu tengoklah dekat tadi tu kan. Status tadi tu apa tajuk yang kamu dapat. Contoh apa? Bencana banjir. Saya bagi contoh je lah kan. Bencana banjir. Okay. So contoh itu tajuk dia. Bencana banjir. Jadi kamu perlu buat cari maklumat tentang bencana banjir. Maklumat yang kamu perlu cari tu, kamu kena cari 10 maklumat. Tak kira lah daripada buku, artikel jurnal, bahan-bahan mana lah, daripada internet ke mana ke, berkenaan topik tentang bencana banjir. Yang itu kamu boleh Google. Kamu Google, kamu type lah situ bencana banjir. Sama ada buku ke, jurnal ke, apa ke, pasal tajuk bencana banjir ni. Okey, dah dapatkan maklumat tu, dah cari dekat Google tu, kamu pergi dekat bahagian ni, kamu klik reference ni. Okey, kamu select kat sini, style ni, nampak style APA. Yang ini yang saya nak kamu buat, gunakan style APA. Okey, klik pada bahagian bibliografi ni, klik bahagian reference. Okey. Okey, so kat sini akan kamu masukkan kamu punya sources maklumat yang kamu cari tadi. Okey, kamu klik kat insert citation ni. Okey, add new source, sumber. Okey, so tengoklah kamu dapatkan maklumat tu daripada mana? Buku ke, section buku ke, jurnal artikel ke, daripada report mana-mana ke, website ke. Okey, electronic sources. Ada banyaklah pilihan kat sini. Kamu boleh pilih. Tapi saya nak tadi daripada buku, artikel jurnal, dan juga daripada website ke, mana-mana ke. Okey, contoh daripada buku. Ambil daripada buku. Lepas tu kamu carilah. Buku tentang bencana banjir tu siapa yang tulis. Okey, so kamu tulislah nama dia. Untuk Akmal. Akmal yang tulis kan buku tu. So dia punya pengarang buku tu Akmal.
Tajuk dia apa? Bencana banjir. Bencana banjir di Kelantan. Tu tajuk dia. Buku tu tentang bencana banjir di Kelantan. Bila tahun buku tu diterbitkan? 2006 contoh. Tengok dekat buku tu. Buku tu dikeluarkan dekat city mana? Kat bandar mana? Contoh Kuala Lumpur. So next, publisher. Siapa publisher yang keluarkan buku tu? Contoh apa publisher, utusan. So, kamu isi je maklumat tu, klik OK. So, dia akan keluarlah dekat sini. Tidak ada soalan, nampak apa tu, dia kena sahih ke? Ya, betul, sumber kena sahih. Kena carilah sumber yang sahih. Okey, macam mana kita nak tahu sahih ke tidak, cikgu? Ke tak kisah? Kalau daripada buku tu sahih lah. Okey. Dia sumber yang tak sahih ni biasanya daripada penulisan-penulisan internet yang tak ada sumber. Okey. Yang tak ada sumber. Tapi kalau penulisan tu ada sumber, macam rujukan yang bawah-bawah tadi tu, maksudnya penulisan tu sahih lah. Okey, cikgu kalau semua sumber daripada internet boleh ke? Tak boleh, kena campur. Memang sumber tu awak dapatkan daripada internet, tapi awak sekarang buku pun boleh online tau cari. Kamu cari buku apa dalam Google tu ada. So dapatkan sumber je. Saya bukan suruh kamu baca buku tu penuh. Tak, saya nak kamu dapatkan maklumat tentang tu je. Okey? Itu cara dia lah, kemahiran nak cari. Kalau ambil dalam internet boleh ke cikgu? Ambil dalam internet memang boleh, tapi pastikan sumber sahih. Sumber dia kena ada kepelbagaian ke? Kepelbagaian maksud awak? Kena ada lah, maksudnya daripada buku, daripada jurnal. Sekurang-kurangnya 10. Tak kira lah. Mesti campur lah. Ada jurnal, ada buku. Awak nak buat buku 5 ke, jurnal 5 ke, terpulang lah. Buku 4, jurnal 2, daripada website 4, tak kisah. Okay? Artikel jurnal, interview. Syah, artikel jurnal tu bukan interview. Artikel jurnal tu penulisan akademik. Yang researcher, pengkaji buat. Dia bukukan, dia jurnalkan, ada penulisan tu. So, kena dapatkan maklumat berkenaan dengan tajuk awak lah. Temu ramah boleh ke cikgu? Temu ramah tak boleh. Untuk mencari maklumat ni, tak pakai temu ramah. Tak pakai interview. Nanti awak pakai temu ramah tu masa buat folio kerjaya. Okey, jadinya ni buku online boleh lah ya. Buku online boleh. Okay. Ataupun e-book. Biasanya kalau buku online tu orang panggil e-book lah. Okay. Tapi kalau buku ada je maklumat tu dalam online. Dia still buku yang fizikal. Tapi maklumat tu di online. Ada dua beza. Buku yang fizikal. Okay. Contoh macam ni. Ini buku yang fizikal. Okay. Ada tajuk. Contoh tajuk psikologi pendidikan. Penulis ni, ada 3 orang penulis kat sini. Penerbit dia siapa? Ni, Oxford Fajar. Penerbit dia. Tahun. Carilah kat dalam ni tahun. Tahun kat dalam ni dia tunjuk tahun 2008. Cetakan dia. Okay. Kemudian kat mana? Ni Kuala Lumpur. Sorry, cetakan dia ni Selangor. Okay. So ini buku yang fizikal. Tetapi awak boleh cari maklumat tu dalam internet. Okay.
Satu lagi e-book. E-book ni dia tak ada buku yang fizikal. Dia memang e-book. Semuanya dah ni mungkin dalam bentuk PDF lah. Tapi dalam bentuk PDF pun dia still ada maklumat-maklumat yang tu. Okey. So maklumat-maklumat tu yang awak perlu cari. Itu beza antara buku yang fizikal dengan buku-buku e-book online. Okey, maksudnya maklumat yang cikgu suruh cari tu berkenaan dengan reference tentang tajuk ke? Ya. Tentang reference tentang tajuk buku tu lah, tajuk yang awak dapat. Okey. So tugasannya ialah cari sumber yang berkaitan dengan tajuk yang diberikan sajalah kan. Gunakan kaedah SEA. Ya, betul lah semua. Okey. Jadi kami tak perlulah bagi ulasan ataupun apa-apa kan. Ya betul, tak perlu bagi ulasan. Ulasan tu tugasan yang lepas. Okey. Saya nak awak cari maklumat je. Okey. Bahasa Inggeris boleh, tak ada masalah. So tak kisahlah berapa jurnal, berapa artikel, asalkan sumber saja. Ya betul. 10 maklumat, 10 sumber. Okey. Saya bagi tahu reason kenapa saya nak kamu dapatkan sumber rujukan ni. Okey. Sebab nanti bila kamu buat folio kerjaya, okey, kamu kena letak sumber dekat akhir sekali nanti. Sebab bila kamu buat folio kerjaya tu, itu adalah satu penulisan kamu. Saya nak ajar kamu buat satu penulisan dalam bentuk yang ilmiah. Okey. Jadi kamu perlu letakkan sumber yang sahih, betul lah yang kamu cari. Jadi sebelum kamu letak sumber tu, kamu kena belajar lah macam mana nak buat penulisan yang betul sumber tu. Okey. Boleh? Cikgu cari maklumat dulu ke akan tugasan lama? Yang ini kamu kena buat dua-dua. Hutang kena bayar, tugasan yang ni pun kena juga. Okey? Tapi deadline saya dah bagi. Okey? Yang ulasan tu sepatutnya deadline dia dah lama dah. Okey? Yang tugasan lama tu, yang ulasan dengan maklum balas tu deadline dia dah lama dah sepatutnya. Okey? Tapi saya cincai lah kan, saya bagi juga kamu completekan juga. Okey? Tapi yang untuk mencari maklumat ni, deadline dia berapa tadi? 3 Ogos. 3 Ogos ni lepas saya haji. Okay, so sempatlah buat. Tak susah So lepas saya haji, kamu kena completekan lah. Ulasan tu bukan deadline sebelum PKP ke? Ya, betul lah Kemar. Lama dah. Lama, memang lama. Okay. Alright. So yang tadi faham ke? Jelas? Macam mana nak buat? Awak pergi dekat source manager baru dapat yang penuh. Dia akan keluar macam ni. Bibliografi entry Akma 2006 bencana banjir di Kelantan, Kuala Lumpur utusan. Dia akan keluar macam ni nanti. Okey. Jangan pilih yang saya ni tadi, citation silap. Pilih manage sources. Dia akan keluar yang ni lah. Ni type yang tu tadi, maklumat tu. Okay. Macam mana nak bibliografi? Okay, bibliografi dia akan keluar ni. Akma 2006 bencana banjir di Kelantan. So nak 10 lah. Okay. Boleh? Alright, jelas semua? Saya siap buat tutorial lagi. Kalau tak jelas juga tak tahulah. Ya, betul. Hantar dekat email UPBK. Okey, saya nak move on ni ke ini yang lain. Sebelum tu ada soalan lagi nak tanya? Jelas ke semua? Memang senang Habibullah. Memang senang. Okey, jelas. Semua jelas Senang je kan? Jadi saya harap bila dah senang tu janganlah lepas due date deadline dia lagi Alright. So kalau semua jelas, saya akan
pergi kepada tugasan yang seterusnya lah. Okey. Okey, untuk tugasan yang seterusnya, kamu perlu buat folio kerjaya. Okey. Kamu boleh buka dekat website CEC tadi. Okey, sebelum tu semua orang nampak ke saya punya skrip website CEC tu? Okey, semua nampak kan skrin ni kan? Okey. Jadi dekat sini kamu pergi dekat yang ini tugasan yang seterusnya lah. Tugasan KPD 411 Angkatan 4 2020 Folio Kerjaya MRSM Pasir Salak. Okey. Awak klik dekat situ. Awak boleh bacalah nanti dia punya kriteria dia apa yang kita perlukan untuk kamu buat folio kerjaya nanti. Kat sini semua dah ada. Okey, saya nak bagi tahu dia punya perancangan ataupun gerak kerja dia. Okey, untuk taklimat dan surat kebenaran projek hari inilah. Yang ini tindakan saya 9 Julai hari ini saya dah buat. Okey. Taklimat saya akan bagi nanti. Okey, untuk surat kebenaran projek kamu boleh muat turun dekat sinilah. Muat turun surat permohonan temu ramah. Okey, dekat link ni kamu klik. Dia akan keluarlah surat temu ramah ini. Okey, untuk surat temu ramah ini kamu boleh print dan tulis nama dan nombor maktab kamu untuk kamu bawa pergi jumpa profesional yang kamu nak buat temu ramah. Okey. So kamu boleh print sendirilah. Okey, letakkan nama kamu, letakkan nombor maktab dan print surat temu ramah ni. Jadi kamu boleh bawa surat ni untuk jumpa mana-mana profesional yang kamu nak buat sebagai tajuk folio kerjaya kamu. Okey. Yang ini. Okey, seterusnya persediaan dan perancangan projek akan bermula esok sehingga hujung tahun 29 November 2020. Dan penghantaran projek adalah pada 30 November. Hujung tahun So saya bagi deadline yang panjang. Masa yang panjang untuk awak bersedia ataupun buat awak punya projek. Okey, jadi bila saya bagi masa yang panjang, saya mengharapkan satu hasil yang baiklah. Penulisan yang baik. Okey. Sebab penulisan yang baik, kita akan upload awak punya folio kerjaya tersebut dalam kita punya website ni. Okey, dia akan jadi satu hasil kerja awak lah. Yang terbaik sajalah kita akan upload. Okey. Sebab bila yang terbaik tu saya nak proses editing, nak betulkan apa semua tu sikit lah. Tapi kalau tak terbaik tu dia banyak lah nak kena buat cerita dia kan. Tapi saya mengharap awak boleh buat yang terbaik lah. Okey. Jadi saya akan bagi taklimat sedikit tentang bagaimana kamu nak buat folio kerjaya ni. Kena ada warna ke cikgu? Apa yang maksud awak kena ada warna tu? Surat ke? Surat tu awak print tak ada warna pun tak ada masalah. Okey? Surat tu awak print biasa pun tak ada masalah. Hitam putih pun boleh. Okey? Janji awak bawa surat tu jumpa orang yang awak nak interview, nak buat temu ramah, kena ada surat tu lah. Okey? Sebagai bukti. Alright. Okey. Semua nampak ke saya punya skrin ni? Semua nampak ke skrin Word tadi?
Okey, yang terlepas maklumat jangan risau. Saya dah buat recording. Nanti saya akan upload dekat YouTube. Kamu boleh tengok balik. Okey, yang mana terlepas. Okey. So saya akan teruskan dengan taklimat saya. Yang ini awak boleh baca. Okey. Tugasan ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman bagi pelajar untuk melihat dan meneroka bidang kerjaya yang diminati. Sekali lagi saya ingatkan, tolonglah. Okey, buat projek ni pada kerjaya yang awak betul-betul minat. Ya? Saya tak nak awak orang kata sekadar melepaskan batuk di tangga je buat. Tak nak. Sebab nanti bila awak habis Form 5, habis SPM, awak masih keliru. Nak sambung apa? Nak jadi apa? Kan? Jadi, buat bermula sekarang. Saya tak nak kamu buat sekadar melepaskan batuk di tangga kan. Nak mudah, interview pakcik sendiri, interview jiran sendiri, interview apa ni. Kan? Ambil mudah. Jadi, siap. Saya tak naklah macam tu. Kalau boleh, awak cari kerjaya yang betul-betul awak minat dan awak buat projek ni. Okey? Apa benefit dia? Ni saya nak bagi tahu. Okey? Sekiranya awak buat satu projek yang baik, okey, hasil awak tu awak boleh gunakan masa nak temuduga beasiswa. Okey? Masa nak temuduga beasiswa bila habis nantilah. Kan? Bila awak nak temuduga beasiswa, awak boleh bawa hasil awak tu. Tunjuk pada inilah sekolah-sekolah sana kan. Yang awak betul-betul minat dalam bidang yang awak ni. Sebab tu sampai awak dalam portfolio kerjaya awak pun awak dah ada ni dah. So sekolah yang nak bagi sekolah pun kalau tengok macam tu, dia tahu effort awak. Dia tahu minat awak. So chances awak nak dapat beasiswa tu mungkin lebih tinggi lagi lah. Ataupun ada extra mark. Kan? Bila dia tengok hasil kerja awak. So kalau boleh buat dengan serius lah projek ni. Okay? So please pilih kerjaya yang betul-betul awak nak. Okay? Tugasan ni adalah individu, bukan perkumpulan. Okey. Tajuk tugasan yang dihasilkan adalah berdasarkan bidang kerjaya yang ingin diceburi. Contoh seperti di bawah ni lah. Doktor pakar jantung. Please, kalau awak pilih kerjaya sebagai doktor, pastikan dia spesifik. Doktor apa? Doktor pakar sakit kuat, sakit tuan, jantung, ortopedik, apa tu? Pastikan clear, jelas. Spesifik. Kalau kerjaya awak nak jadi cikgu apa? Cikgu tadika, cikgu taska, cikgu sekolah menengah, sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, sekolah rendah, apa semua, cikgu subjek apa? Kena clear. Jangan general. Saya tak nak. Pastikan awak dapatkan yang betul-betul spesifik pekerjaan tu. Okey? Cikgu temu bual dengan kawan boleh tak? Kawan awak tu dah berkerjaya ke? Maksud awak temu bual dengan kawan tu pergi sekali dengan kawan ke? Amira? Cikgu, kalau contoh kami ada cita-cita yang sama, lepas tu nanti nak interview orang tu, kita orang pergi sama sekali boleh ke? Tak boleh. Jawapan dia. Sebab saya kata tadi, ini adalah tugasan individu. Jadi, please, cari orang lain lah. Kan? Kalau awak pergi orang yang sama, awak akan dapat maklumat yang sama. Kan? Awak nak ni doktor jantung. Awak pergi jumpa doktor yang sama. Awak akan dapat maklumat yang sama. Berbanding kalau awak pergi ni dan awak pergi ni. Awak dua-dua akan dapat maklumat yang berbeza. Sebab setiap orang, career path dia berbeza. Ada yang bermula dengan SPM, lepas tu ambil STPM, lepas tu sambung degree. Ada yang bermula dengan SPM, pergi asasi, kan berbeza kan? Jadi interview
kena orang yang berbeza lah. Tak boleh sama. Sebab kalau awak sama, maklumat sama je lah. Kalau maklumat sama, silap-silap hari bulan, folio awak pun, awak copy paste je. Member buat, member tolong buat, sama. Tak ada masalah kalau kerjaya tu sama. Contoh doktor jantung. Tak ada masalah, sama. Tapi dia punya orang yang awak nak temu bual tu, temu ramah tu, kena orang yang berbeza lah. Tak boleh orang yang sama. Sebab saya faham kadang-kadang maklumat tu awak dapat sama je. Maklumat tentang kerjaya doktor apa semua tu dekat internet semua mungkin dapat maklumat yang sama. Kan? Maklumat tu tak ada masalah, sama. Okey. Tapi dia punya individu yang awak nak temu ramah tu kena orang yang berbeza. Okey. Sebab tu saya minta awak buat kemahiran tadi mencari maklumat. Sebab daripada situ saya dapat detect sama ada awak meniru hasil kawan-kawan awak ataupun awak cari maklumat tentang kerjaya tu sendiri. Itulah kenapa saya nak awak buat reference sumber kat bawah tu nanti, di hujung nanti. Okay. Cikgu, education part after SPM tu kita buat research kita sendiri ke? Yep. Education part after SPM, yes. Awak kena buat research sendiri. Maksudnya contoh kalau awak pilih doktor tadi, awak kena aim lah untuk diri awak tau, untuk diri awak sendiri. Maksudnya, okey, aku lepas SPM, kalau aku nak jadi doktor jantung tadi, lepas SPM aku kena pergi mana? Sambung asasi ke apa ke, kena buat. Kena research sendirilah. Ada banyak pilihan awak boleh buat sendiri. Okey? Cikgu kalau interview melalui email, call, boleh, tak ada masalah. Kita faham zaman PKP ni, kadang-kadang nak pergi jumpa pun susah kan. Jadi awak boleh buat online macam ni. Awak cari siapa-siapa, awak boleh online macam ni. Tanya interview online macam ni. Video call pun tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Janji maklumat tu awak dapat. Okey? So sekarang semua zaman IT, tak ada yang melimitasikan kita punya, tak ada halangan lah. Okey, boleh. Cikgu kena guna PC ke buat ni, kalau smartphone boleh je kan cikgu? Smartphone boleh buat tapi dia ada halangan sikit lah. Nak type-type apa semua tu kan. Kalau guna PC ataupun laptop dia lebih mudah lah. Jangan risau Farah kan yang tanya tu. Awak boleh mula mencari maklumat. Penulisan tu awak boleh buat bila balik maktab. Sebab kat maktab ada banyak kemudahan kan, ada PC apa semua. Waktu ni awak mungkin boleh start dengan interview, dengan apa semua kan. Balik maktab buatlah penulisan tu, tak ada masalah. Okey cikgu, kalau video call boleh, saya dah jawab. Okey. Kita nak temu ramah pasal apa je? Nanti. Tak habis lagi taklimat saya tu. Bila balik maktab cikgu? Nantilah, tak sabar nak balik maktab tu. Okey, saya ni taklimat saya tak habis lagi ni. Okey. Tugasan dihasilkan dalam bentuk esei dokumentasi tentang maklumat yang diambil, mesti ada gambar, temu bual, lawatan pemerhatian dan sebagainya. Okey, kalau awak dapat pergi dekat site tempat orang bekerja tu lebih baik sebab awak akan dapat nampak environment pekerjaan tu. Tapi kalau tak dapat, awak buat online saja, video call apa semua pun tak ada masalah. Okey? Kita faham. Jangan jadikan alasan lah. Okey? So, kalau dapat pergi site, lagi bagus. Setiap pelajar diberikan surat kebenaran, saya dah bagi tahu tadi, awak boleh muat turun surat kebenaran tu tadi dekat CEC punya website. Okey, folio kerjaya dihasilkan mestilah mengikut spesifikasi seperti berikut. Okey, ini spek dia yang awak perlu buat masa buat folio kerjaya ni. Okey, bentuk folio kerjaya dalam bentuk scrap, buku scrap A4 size secara soft copy. Maksudnya awak tak perlu print. Okey, awak tak perlu print awak punya folio kerjaya. Awak just type je lah, nanti kan hantar je guna email dari PBK tu. Okey, ni adalah contoh dia. Nanti contoh tu saya akan tunjuk. Okey, tulisan size 12. Okey, jenis tulisan hanya bentuk Arial dan Time New Roman sahaja. Segala maklumat hendaklah di type
diselang 2 baris, maksudnya double spacing double spacing. Kena buat double spacing. Mana nak cari double spacing ni? Kat sini ni 2 2.0 double spacing. Ada yang tak tahu double spacing ni. Saya nak kena tunjuk juga. Okey. Ni double spacing 2.0. Okey. Muka surat yang ditetapkan adalah tidak kurang daripada 25 halaman yang ditaip mengikut maklumat yang dikedaki dan 25 halaman lagi dipenuhi oleh gambar. Ni lampiran lah. Maksudnya minima 50 page. Okay, 25 page tentang maklumat, 25 page lagi tu tentang awak punya lampiran-lampiran, gambar ke apa semua, keratan akhbar ke kan. Contoh awak pilih nak jadi doktor jantung tadi kan. Awak boleh lah buat keratan akhbar tentang siapa doktor jantung ke apa ke, ataupun awak boleh idola awak siapa yang tentang doktor jantung ni kan. Macam itulah. Okay, tugasan yang dibuat mestilah mendapat pengesahan daripada pegawai yang dijumpa melalui job nama dan jawatan berserta dengan business card. Okay. Yang ini, kalau awak pergi site, pastikan awak dapatkan pengesahan. Okay. Pengesahan tu job nama lah. Job nama. Kalau orang tu tak ada job nama pun tak apa, tapi dia perlu sign. Okay. Pengesahan dekat mana? Dekat surat yang awak bawa tadi lah, surat permohonan tu, minta dia sahkan dekat situ. Maksudnya awak jumpa dia berserta job nama, jawatan. Kalau awak dapat business card, minta dia business card kalau dia ada business card. Okey, itu. Okey, tulisan ini boleh ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tak ada masalah. Awak boleh pilih nak buat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, bahasa cuma satu bahasa saja, tak boleh campur, tak boleh rojakkan. Kalau awak pilih bahasa Melayu, buat dalam bahasa Melayu. Kalau pilih buat dalam bahasa Inggeris, buat dalam bahasa Inggeris. Okey, perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugasan ini adalah tanggungan sendiri. Tak ada klaim-klaim dengan maktab. Sendiri. Okey, perbelanjaan ini dikeluarkan. Okey, tanggungan sendiri. Tugasan mesti disiapkan sebelum semester 2 berakhir. Okey, soft copy tugasan hendaklah dihantar kepada email UPDK. Okey, pada 30 November 2020 hari Isnin sebelum jam 3 petang. Okey, contoh penulisan boleh tengok kat ni. Contoh penulisan saya akan tunjuk sekejap lagi. Okey, macam biasa, lewatan kita akan nafikan awak daripada syarat bergraduasi. Okey, yang ini adalah kandungan apa yang perlu ada. Okey. Yang pertama perlu ada isi kandungan, kedua penghargaan penulis, ketiga resume dan CV penulis. Okey. Awak perlu buat resume dan CV resume atau CV awak secara nilah physical. Sebab kita ada tugasan lain iaitu video resume, tapi itu nanti. Okey, tapi yang untuk dalam tugasan Folio Kerjaya ni awak perlu hasilkan awak punya resume sendiri. Okey, yang fizikal lah. Tapi tak perlu print. Okey, sertakan sekali dalam awak punya folio. Okey, seterusnya pengenalan tentang kerjaya tersebut. Lepas tu definisi sebab-sebab memilih kerjaya tersebut, kenapa awak minat nak pilih kerjaya itu, ciri-ciri yang perlu ada dalam kerjaya tersebut, kelayakan akademik yang diperlukan. Okay. Kelayakan akademik ni apa? Contoh nak jadi ni perlu ada apa? Contoh nak jadi doktor pakar jantung tadi, at least perlu ada apa? Master kan? Dia perlu spesialis dalam bidang dia lah. Kurang-kurang ni perlu ada apa? Kena tahu tu. Okay. Tempat-tempat pengajar yang disediakan untuk bidang tersebut, okay. Boleh sambung kat mana? Ni awak boleh research sendiri, cari. Okay. Tawaran pinjaman dan beasiswa yang disediakan. Ini pun kena cari. Okay. Ada banyak. Okay. Peluang dan prospek bidang kerjaya yang dipilih pada masa depan. Yang ni kena lah. Peluang dan prospek kerjaya bidang kerjaya ni kena tengok. Kena search. Peluang dia macam mana, prospek bidang kerjaya ni macam mana. Kan? Kalau bidang macam pendidikan ni, prospek dia memang sentiasa ada lah. Sebab sekolah takkan tutup, kan? Jadi prospek kerjaya guru tu ada je sentiasa. Itu maksud dia. Peluang kerjaya pun ada je. Okay? Itu maksud dia. Pendapatan gaji yang ditawarkan. Yang ini kalau boleh cari gaji minima dia berapa bermula. Lepas tu kenaikan-kenaikan tu sertakan sekali.
Okay, yang 13 ni adalah wawancara temu bual dengan orang yang jawatan tersebut lah. Wawancara temu bual, temu ramah. Okay. Dalam wawancara tu perlu ada apa? Nanti kat bawah dia akan terangkan. Okay, kemudian penutup. Lepas menutup kena ada rujukan. Rujukan format APA style yang saya dah bagi tahu tadi. Okay. Yang tugasan sebelum ni lah. Alright. Format ni tentang wawancara temu bual. Bagaimana nak buat. Okay. Pastikan untuk format asli ni seperti berikut. Perlu ada nama pegawai. Yang ini lebih kurang macam biodata pegawai yang awak temu bual lah. Temu ramah. Okay. Kerjaya profesional yang awak temu ramah tu. Mesti ada nama dia, jawatan dia, organisasi dia bertugas di mana, tempat negeri mana. Okey, kemudian perlu ada ucapan penghargaan. Ucapan penghargaan ni kepada ni lah, mungkin kepada organisasi yang tempat yang awak pergi apa semua. Perlu ada lah ucapan penghargaan. Kemudian latar belakang pendidikan ni, latar belakang pendidikan orang yang awak temu belajarkan akademik dia dalam bidang tersebut. Dia bermula daripada mana sampai ke jawatan dia tu. Okay, kemudian bidang dan deskripsi tugas yang dilakukan dalam jawatan tersebut. Yang ni apa tugas-tugas dia, skop tugas dia apa semua. Lepas tu peluang-peluang yang terdapat dalam bidang kerjaya tersebut ni awak perlu tanya dia lah. Okay, dan pengalaman yang diperoleh daripada bidang kerjaya tersebut. Dan profesional yang awak temu ramah. Okay, so ini je yang awak perlu buat untuk temu ramah profesional. Yang selebihnya itu adalah berdasarkan kajian ataupun research yang awak dah cari dekat internet, dekat buku ke mana. Okay? Clear? So far clear ke? Ada soalan nak tanya so far? Okay, bukti temu bual macam mana cikgu kalau melalui online? Okay, bukti temu bual kalau dalam melalui online awak kena minta dia gambar lah. Itu suruh dia snap gambar, hantar WhatsApp lah. Dia punya business card ke, dia punya job nama ke, macam tu. So bila dia bagi gambar tu awak boleh letaklah dalam folio kerjaya awak. Okay. Font tak kisah ke, font saya dah sebut tadi, mesti Arial dan juga Times New Roman. Dua tu saja. Okay. Font 12. Kalau ibu bapa saya sendiri boleh ke, dia pentadbir sekolah penolongkan dan pentadbiran. Okey, elakkan daripada temu bual orang yang awak kenal. Okey, elakkan. Awak nak jadi pentadbir sekolah juga ke? Awak nak jadi penolong kanan juga ke? Awak nak jadi cikgu juga ke? Kalau boleh, cari orang lain lah. Bolehlah pergi sekolah tu kat kawan ayah awak ke, kawan mak awak ke, siapa-siapa lah. Tapi bukan orang yang awak kenal. Contoh orang yang kita kenal macam adik-beradik kita, mak ayah kita. Kalau boleh cari orang luar. Tujuan dia supaya awak, ini antara tujuan dia. Kenapa saya minta awak cari orang luar? Sebab kita nak tengok awak punya komunikasi. Okey. Sebab kalau dengan orang yang awak kenal, awak boleh cakap macam biasa je. Kan? Awak tak rasa malu. Sebab tu saya nak awak buat dengan orang luar. Okey. Bila dengan orang luar ni, dalam masa yang sama, selain awak buat tugasan tu, awak boleh improve communication awak. Okey. Awak boleh improve communication awak boleh baikilah communication awak sebut tu. Okey? Boleh? Ada soalan lagi nak tanya? Boleh ke semua? Ada soalan lagi nak tanya? Okay, faham. Alright. Semua jelas Tak, apa yang tak tu Aisyah? Tak jelas boleh bagi tahulah. Boleh tanya. Cikgu lepas ni kalau saya ada kesulitan macam mana nak hubungi cikgu? Okey. Boleh PM cikgu
direct ataupun macam saya bagi tahu tadi, awak boleh ni dekat chat lah. Dekat awak boleh tanya saya dekat sini. Chat ni, oh siapa ni saya handsome. Cikgu saya kurang jelas lah tentang blog ni. Saya handsome ni siapa? Apa yang awak kurang jelas tentang blog ni, bagi tahu. Saya pun tak faham. Saya kurang jelas dengan soalan awak. Apa yang awak kurang jelas tentang blog ni? Okey. Jadi macam mana kalau awak ada tak faham, awak boleh PM saya ataupun Cikgu Azizah, boleh tanya direct. Kalau boleh nak tanya, kalau nak PM guna WhatsApp, pastikan tanya pada waktu bekerja je lah. Kalau awak tanya malam, kami tak reply. Esok pagi waktu bekerja baru kami reply. Okay. Kalau tak faham juga, boleh tanya dekat ni lah. Macam ni kawan awak ni yang handsome ni, boleh tanya dekat sini lah ruangan chat ni. Apa yang awak tak faham, kita akan reply melalui chat ni juga. Okay. Saya akan tunjukkan satu contoh folio kerjaya yang baik. Okay. Ini antara folio-folio kerjaya yang kita dah update dalam kita punya blog CEC lah. Okay. Yang ini berdasarkan Code Holland ya. Semua orang dah tahu kan Code Holland masing-masing? Lupa dah Code Holland masing-masing. Ingat tak Code Holland masing-masing? Ada 3 Code Holland masing-masing. Cikgu kalau gamer kira kerjaya tak cikgu? Yes, gamer is a career. Kerjaya juga boleh, tak ada masalah. YouTuber pun adalah satu kerjaya juga, tak ada masalah, boleh. Tapi kena pastikan awak punya research, kajian tentang macam mana nak jadi apa semua tu kena clear lah. Kena cantik. Jangan setakat pergi je nak nampak populariti, nak nampak apa je kan. Maklumat tu kena jelas. Okay. Ini antara contoh folio kerjaya yang baik lah, baik. Apa ada penghargaan penulis, pengenalan tentang kerjaya chef, definisi, kelantikan, sebab kenapa dia minat nak jadi chef. Okay. Ciri-ciri yang ada, kelayakan. Awak boleh tengok contoh-contoh yang ada lah dekat dalam website ni, CEC ni. Okay. Peluang, gaji, wawancara ni perlu letak gambar lah. Gambar. Kalau pergi site, jumpa site, ambil gambar macam ni. Okay, tunjukkan bukti. Selain daripada apa ni lah yang saya minta tadi tu. Ni biodata wawancara tu yang dia buat. Penutup. Ni lampiran, dia bagi tahu chef-chef yang dia minat. Okay, boleh letak juga, tak ada masalah. Dan ni rujukan. Okay. Yang ini tahun ni rujukan dia tak ikut format APA, dia main copy paste je. Sebab masa ni saya tak ajar lagi lah macam mana buat yang APA style tu. Jadi dia main copy paste je. Okey. Rujukan kita tengok yang lain. Yang ni bagus. Yang ini yang sini kamu buat. Yang ni saya boleh katakan bagus. Okey, kerjaya sebagai cyber security. Ini abang kamu yang buat, Emri. Okay. Saya nak kamu buat lebih kurang macam ni lah. Okay. Ada penghargaan penulis. Lepas tu ni nampak ni. Ada resume. Resume. Kan saya minta buat resume kan. Ni, resume. Jangan risau. Saya memang benda ni kita akan upload online. Tapi kita akan tutup lah awak punya maklumat-maklumat ni. Sebab ni maklumat-maklumat ni apa ni kan. Maklumat peribadi. Okay. So, yang ini semua dia punya hasil. Tengok sebab dia pilih minat apa semua. Okay. Ciri kelayakan akademik, tempat pengajian yang ada ditawarkan untuk cyber security dalam negara, luar negara dia buat. Ini tawaran-tawaran beasiswa yang boleh, dia perlu pekerjaan, yang gaji, ini semua buat yang dia buat. Okay. Pembubuhan ni dia buat dalam bentuk ni lah macam Q&A punya ni.
Okay. Apa lagi? Ni gambar. Okay, bukti. Pergi. Untuk ampiran. Dia bagi tahu. Ini yang terkenal apa semua. Ni ampiran. Yang ni. Nampak ni. Bukti menembur amal ni. Yang ni saya masukkan tadi. Okay. Surat tadi. Sertakan sekali. Dapatkan tanda tangan ni. Kalau ada cop jawatan, ni tak ada cop. Macam ni dia tak ada lah, dia tak ada cop jawatan. Tapi MD minta dia ni email orang tu. So inilah orang tu punya ni jawatan kan. Cyber defense malware. Okay, yang ini reference. Okay. Terus ini untuk sumber-sumber yang awak dapat hasil daripada kajian yang awak buat daripada tu tadi. Nampak tak perkaitan dia? Nampak kan? Tajuk dia cyber security. Nampak? Dekat reference dia banyak tentang cyber security. Ni cyber security. Ni maklumat yang dapat tentang beasiswa, scholarship. So kena clear yang itu, rujukan ni. Okay? So itu contoh. Right. Jumpa Solos Nabil. Apa Solos? Kalau ada banyak kerjaya macam mana cikgu? Kalau ada banyak kerjaya, pilih yang betul-betul awak minat dan talikan dengan awak punya code Holland. Awak dapat code Holland apa? Yang 3 code Holland tu. Dan pilihlah berdasarkan tu. Mana yang awak minat. Buat banyak kan? Kalau awak rajin boleh buat banyak, tak ada masalah. Oh, Solos tu gamer cikgu. Maaflah, saya budak baru belajar. Saya bukan kaki game. Okey. Saya rasa itu saja. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Semua clear ke? Okey. Alright. Kalau tak ada, good lah. Kalau ada nanti kamu boleh PM cikgu atau cikgu Azizah. Tapi waktu jabat saja. Kami akan request waktu pejabat saja. Dan juga boleh tanya dekat ruangan chat CC tadi. Okey. Rajin-rajinlah untuk buka CEC ni. Okey. Sebelum kita bersurai, saya nak buat promosi sikit. Okey. Sebelum kita bersurai, ini adalah YouTube UTDK MRSMTS. Okey. Boleh subscribe. Bukan boleh, kalau boleh subscribe lah. Dan juga like video-video yang ada. Okey. So awak boleh tengok balik video-video yang sebelum ni. Mungkin awak dah join. Dan yang adalah video yang menarik tentang fokusnya pengalaman beasiswa daripada sini awak dulu. Kita buat secara online. Macam Ilham, Syarafi, Alicia. Okey. Mereka ni antara sekolah yang dapat sekolah yang baik juga lah. Macam Ilham dapat beasiswa Bank Negara, Alicia dengan Syarafi dapat JPA Mara, dan mereka ni pun sebenarnya dapat offer banyak lagi. Macam Ilham sendiri dia dapat offer JPA Mara, dia dapat Petronas, Bank Negara pun dapat, kan? So bolehlah kamu tengok kan pengalaman diorang.
dekat situ. Okay. Dan jangan lupa subscribe dan juga like lah. Okay. Nanti video yang ini pun cikgu akan upload dalam ni. Untuk kawan-kawan yang tak sempat join, boleh tengok balik video ni kalau tak faham. Okay. Yang mana baru masuk lambat tadi pun boleh tengok video ni. Tengok balik lah, kecap balik apa yang tertinggal kan. Okay. Ada video kids lah. Cikgu nak jadi YouTuber ke? Bukan cikgu nak jadi YouTuber, tapi cikgu manfaatkan teknologi. Sejak jadi kaunselor digital ni kan. Kena manfaatkan teknologi. Okay. Awak pun sama lah, kena manfaatkan teknologi. Okey. Pandainya diorang, memang pandai. Okey, awak pun boleh pandai juga. Awak pun boleh sama juga. Sebab tu kenalah buat macam ni. Untuk makluman, Ilham dia share blog yang dia buat dekat sekolah dia. Dia tunjuk lah hasil kan. Sebab tu kita dalam tugasan KPD ni, kita minta awak buat rigs, kita minta awak buat video resume, apa semua tu. Itu tujuan dia. Okay. Cikgu, jomlah kita buat kerja amal dekat kandang kambing tu. Kandang kambing? Kerja amal? Hadai. Ngembek. Buat kerja amal kat kandang harimau ke kan? Cabut pulau harimau. Base ni jadi pandai, tak habis-habis kandang kambing. Mentang-mentang dia ada kandang kambing kan? Mentang-mentang kambing dia banyak, orang order buat korban nanti. Punya kat mata pun lebih boleh juga kan? Kamu ni semua dah mengarut dah ni. Okay. So, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita habis? Okay. Kalau tak ada, cikgu pun ada meeting ni, sekejap lagi ni. Okay. Last, boleh tak saya nak request semua orang buka video, buka mic, kita meriahkan. Inilah. Semua orang see. Bye-bye. Boleh? Semua orang boleh on. Boleh ke cikgu? Oh my god. Boleh. Semua orang boleh on video, boleh on mic. Ya. Apa dia? Share apa? Stop share. Alright. Kita dah habis dah ni. So semua orang boleh buka video. Boleh buka mic. Nabil. Apa dah semua malu-malu ni? Handsome-nya Nabil. Cikgu malu lah. Jumpa handsome. Nabil. Tunjuk muka semua orang aktif. Apa? Ada baru nak masuk kan? Ada tak? Muka tak nampak pun. Semua on camera. Siapa yang gelak tu? Cikgu. Apa tu? Sama tu mana? Tu dia.
Girls pakai tudung, jangan pakai tuana. Oh, tunjuk lang screen tak ada. Kamu lah pasal. Handsome-nya Nazmi. Boleh terbuka. Lama tak dengar suara Nazmi. Ya. Tapi tu kan suara Bila Nazmi dengar, kan. Ada Dengar. say words untuk Tu kawan-kawan. ke rindu saya? Tak rindu pun. Saya rindu Asma. Siapa rindu Akmal? Saya. Tak. Saya. Bagus. Nazmi gemuk. Adik siapa tu? Show over. Mai gitu. Sure. Aku pula. Hai semua. Asma on lah. Kamera. Kenapa Siapa? boleh nampak 4 je? Yang lain Pakai dah on camera phone. ke? Adik siapa tu? Cepat je lah. Okay. Alright, cikgu pun ada meeting. Kita jumpa lagi semua. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, supaya adik-adik. Aku mau buruk. Jahat Wah, gila. gila. Jadi baik-baik. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga adik selalu. Bye semua peminat.